Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan isu rasuah dan jenayah Kuala Putih dalam semua kalangan rakyat Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 3 ahli iaitu Nurul Ain Husnina binti Taib, Nur Farah Lidia binti Omar dan Nurin Insyirah binti Zamri. Saya akan memulakan perbentangan kami pada hari ini dengan pendahuluan. Isu rasuah dan jenayah Kuala Putih bukan lagi perkara yang baru di Malaysia. Kita seringkali dapat melihat berita seperti ini dipaparkan melalui media massa dan media sosial. Sebenarnya, sikap rakyat Malaysia terhadap isu rasuah dan jenayah Kuala Putih ini tidak seperti sikap mereka terhadap jenayah lain. Mereka menganggap jenayah ini merupakan kes yang remeh dan tidak begitu buruk seperti jenayah sosial yang lain. Keadaan ini seterusnya menyebabkan jenayah tersebut menjadi suatu amalan yang berleluasa dalam seluruh masyarakat. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan rasuah dan jenayah Kuala Putih? Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), rasuah merupakan satu jenis jenayah apabila seseorang itu menerima atau memberi suapan sebagai ganjaran untuk seseorang individu bagi melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Suapan tersebut boleh datang dalam pelbagai bentuk, contohnya wang, hadiah, undi, perkhidmatan, jawatan upah dan sebagainya. Kiranya hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi tugas rasmi seseorang, maka itulah dikenali sebagai rasuah. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, terdapat 4 jenis kesalahan rasuah yang utama iaitu meminta atau menerima wang, menawar atau memberi suapan, mengemukakan tuntutan palsu dan menggunakan jawatan serta kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Jenayah Kuala Putih ini pula merupakan jenayah yang tidak dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan tinggi dalam pekerjaannya. Mereka mengambil kesempatan untuk melakukan jenayah seperti penipuan, rasuah dan penggelapan wang yang berkaitan dengan tugas kerjanya untuk kebaikan sendiri. Jenayah seperti ini bukan sahaja dilakukan oleh orang miskin, tetapi sebahagian besar orang yang bergaji dan berstatus tinggi turut terjebak dalam kes tersebut. Namun, seseorang yang menyalahgunakan kuasanya untuk mendapat hukuman sepatutnya. Slide seterusnya ialah elemen-elemen penting jenayah Kuala Putih. Pertama, melibatkan niat untuk melakukan perbuatan salah laku. Yang kedua, melibatkan tindakan yang penuh dengan tipu muslihat. Yang ketiga, berunsur penipuan. Yang keempat, melibatkan penyembunyian berterusan tentang sesuatu tindakan. Yang seterusnya, tidak melibatkan penggunaan paksaan secara fizikal ataupun ancaman. Dan yang seterusnya, berorientasikan matlamat peribadi dan keuntungan perniagaan. Slide yang berikutnya pula ialah kita akan membincangkan isu utama kajian yang dikaitkan dengan falsafah pendidikan negara dan rukun negara. Dari segi falsafah praktikal merupakan falsafah yang berteraskan teori nilai dan analisis kedudukan normatif. Falsafah tersebut amat menekankan nilai-nilai sikap terhadap kehidupan dan norma laku. Isu rasuah dan jenayah Kuala Putih pula dianggap sebagai perkara yang tidak praktikal dan tidak logik. Isu tersebut adalah bertentangan dengan etika sebagai seorang manusia. Seseorang yang melakukan perkara tersebut dianggap sebagai individu yang tidak jujur, amanah dan beriman. Dalam konteks falsafah pendidikan negara di Malaysia adalah berfungsi untuk memperkembangkan lagi potensi individu dan melahirkan insan yang seimbang dari segi jari iaitu jasmani, etika, rohani, intelek. Jenayah Kuala Putih ini seolah-olah telah mengingkari konsep tersebut apabila mereka sanggup mengetepikan tanggungjawab dan amanah mereka bagi mencapai faedah untuk dirinya. Ini merupakan satu budaya yang tidak beretika serta akan menjadi bendung bagi pelaksanaan falsafah pendidikan ini. Keadaan ini menjadi lagi teruk apabila seseorang pemimpin yang berjawatan tinggi melakukan kesalahan tersebut turut menggalakkan budaya negatif ini berleluasa dalam kalangan rakyat. Selain itu, isu tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip rukun negara
yang merupakan falsafah negara dan juga panduan rakyat. Hal ini demikian kerana seseorang yang sanggup melakukan jenayah tersebut tidak menghayati dan mengamalkan ajaran dan didikan normal. Perbuatan mereka turut bertentangan dengan prinsip hukum negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Penjenayah Kuala Putih dan rasuah tidak menghayati ajaran agama dan didikan moral dan melakukan perkara yang melanggar undang-undang. Seterusnya, prinsip hukum negara yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Penjenayah Kuala Putih dan rasuah menipu dan tidak menunaikan tanggungjawab mereka dengan jujur dan amanah serta menyebabkan perkembangan ekonomi Malaysia terbantuk dan menjejaskan sistem kewangan negara. Prinsip rukun negara yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Penjenayah Kuala Putih dan rasuah telah melakukan kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997. Mereka dikehendaki untuk menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahan mereka. Prinsip rukun negara yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Penjenayah ini tahu bahawa perbuatan rasuah dan jenayah Kuala Putih ini adalah salah satu dari segi undang-undang, tetapi mereka sanggup mengambil risiko untuk melakukan jenayah ini demi mendapatkan ganjaran yang lumayan. Mereka telah bercanggah dengan prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Jenayah Kuala Putih dan rasuah biasanya berpangkat tinggi dalam pekerjaan dan mereka mengambil kesempatan ini untuk melakukan perkara yang tidak berintegriti dan tidak bermoral serta melanggar undang-undang Malaysia. Mereka tidak menunaikan tanggungjawab mereka dengan amanah dan jujur. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan perbatangan seterusnya kepada Farah Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ain kerana memberi saya peluang untuk teruskan pembentangan kumpulan kita pada hari ini. Okey, pada pendapat saya, isu rasuah pada individu Kuala Putih di kalangan rakyat Malaysia ini adalah sangat-sangat tidak wajar kerana mereka ataupun beliau merupakan seseorang individu yang terhormat, berpangkat besar serta dikenali, yang mana beliau sepatutnya menjadi contoh teladan yang baik kepada semua rakyat, terutamanya golongan generasi muda sekarang. Okay. Di sini saya ingin hujah beberapa punca terjadinya rasuah pada individu Kuala Putih ini. Yang pertama, hasil demikian berlaku adalah disebabkan kelemahan peribadi individu Kuala Putih tersebut, yang mana mereka kekurangan tentang didikan ataupun ilmu agama serta moral, yang menyebabkan seseorang individu tersebut melakukan perkara hanya sekadar untuk memenuhi keperluan diri dan juga mengikut nafsu tanpa berfikir tentang kewajipan serta amanah yang sepatutnya mereka laksanakan. Okay, sebagai contoh, seseorang individu tersebut tidak berpuas hati akan kekayaan ataupun kuasa yang mereka miliki sekarang dan sanggup menggunakan kedudukan, kekayaan serta kuasa mereka sekarang untuk melakukan jenayah rasuah ini bagi menjana kekayaan yang lebih banyak dalam masa yang lebih singkat daripada sebelumnya, walaupun mereka tahu tindakan mereka ini adalah sangat dilarang di sisi agama dan juga undang-undang di Malaysia. Seterusnya, punca yang kedua terhasilnya rasuah pada individu Kuala Putih ini adalah dari segi kelemahan dari pihak pentadbiran, yang mana pihak pentadbiran yang mengakibatkan manipulasi terhadap sistem dan prosedur. Di sini saya masukkan kerenah birokrasi yang banyak serta rumit yang menyebabkan masa pemprosesan sesuatu permohonan itu lebih panjang. Sebagai contoh, memandangkan kita sekarang perlu membiasakan diri dengan norma baharu, dengan SOP yang ketat dan sebagainya, yang mana sebelum ini kerajaan telah pun adakan SOP yang mana semua rakyat Malaysia tidak dibenarkan merentas negeri dan begitu sahaja seperti sedia kala tidak dibenarkan sama sekali, yang mana sekarang rakyat Malaysia perlu
membuat permohonan di balai polis untuk merentas daerah, tetapi dengan syaratnya mempunyai sebab yang kukuh untuk merentas negeri. Jika sebab itu diterima akal, permohonan akan diluluskan. Tetapi disebabkan sikap individu Kuala Putih yang tidak bertanggungjawab ini, hanya disebabkan satu suapan ataupun sedikit suapan ataupun lebih dikenal sebagai rasuah daripada pemohon, walaupun pemohon tersebut tidak mempunyai sebab yang kukuh untuk merentas negeri, tetapi disebabkan rasuah ataupun suapan yang telah diberi oleh pemohon pada pihak berkuasa tersebut, walaupun tidak mempunyai sebab yang kukuh, beliau tetap meluluskan permohonan tersebut untuk pemohon merentas negeri. Dalam konteks ini, pengurusannya lemah dan juga tidak cekap akan membuka peluang kepada berlakunya isu rasuah dan juga jenayah bagi Kuala Putih. Hal ini sangatlah tidak wajar bagi setiap individu Kuala Putih, kerana mereka adalah golongan-golongan yang terhormat seperti saya beritahu tadi. Dan punca yang terakhir adalah kenapa terjadinya sesuatu rasuah dalam kalangan individu Kuala Putih ini adalah disebabkan kelemahan dari pihak penguat kekuasaan. Ianya telah pun menjadi kewajipan bagi pejabat awam, khususnya anggota penguat kuasa, seolah telah memberi peluang pada golongan tersebut untuk terjebak dalam isu rasuah. Keadaan ini berlaku kerana kurangnya rasa pentingnya sesuatu tanggungjawab ataupun amanah yang dipikul itu perlu dilaksanakan dengan ikhlas dan juga mengikut piawaian yang sepatutnya. Seterusnya, dalam apa sahaja yang kita lakukan semestinya akan memberi impak kepada individu, masyarakat dan juga negara. Sama juga seperti gejala rasuah ini, walaupun hanya segelintir individu Kuala Putih sahaja yang melakukan jenayah rasuah ini, namun kesannya akan terjejas pada individu, masyarakat dan juga negara. Okay, yang pertama, lidah akan hujah kesan terhadap individu. Menurut Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM, individu yang melakukan kesalahan rasuah akan dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan juga hukuman denda wang yang tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan yang diterima ataupun RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Dan individu tersebut juga akan kehilangan pekerjaan serta dilucutkan jawatan serta-merta. Yang seterusnya, kesan dari aspek golongan masyarakat pula ianya akan memberi pandangan yang negatif serta menjatuhkan imej ahli keluarga apabila perbuatan mereka dipaparkan kepada umum, yang mana kesalahan mereka akan menjadi buah mulut pada orang ramai dan juga ahli keluarga mereka terpaksa menerima prasangka dan prejudis walaupun mereka tidak ada kena-mengena dengan rasuah itu. Dan akhir sekali, dalam aspek negara pula, ekonomi negara juga akan terjejas dan menjadi kucak-kacir. Nilai suapan yang disalahgunakan telah menjejaskan kos operasi dan pengurusan negara bagi memastikan negara berada dalam keadaan yang lebih sistematik dan selesa. Lida rasa itu sahaja daripada Lida, dan Lida serahkan pembentangan ini kepada Nurin. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Lydia kerana memberi peluang kepada saya meneruskan pembentangan ini. Hari ini saya akan membentangkan tentang cadangan cara menangani isu rasuah dan jenayah Kuala Putih dalam semua kalangan rakyat Malaysia.
Cara menangani isu rasuah dan jenayah Kuala Putih yang pertama ialah menguatkuasakan penguasaan undang-undang tentang gejala rasuah. Antara akta yang berkaitan dengan gejala rasuah ini ialah Akta Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, Akta 694, Akta Pencegahan Rasuah 1997, Akta 575 dan Kanun Keseksaan Akta 574. Pada pendapat saya, hukuman dan denda yang lebih berat harus dikenakan kepada pesalah agar individu tersebut serik untuk mengulangi perbuatan mereka. Hal ini juga dapat memberi amaran awal kepada masyarakat agar mereka takut untuk melakukan perbuatan jenayah ini. Oleh itu, pelaksanaan undang-undang ini perlu disebar secara meluas agar dapat memberi kesedaran kepada semua golongan masyarakat. Pelaksanaan undang-undang tersebut boleh disebar melalui periklanan Facebook atau platform media massa yang lain. Selain itu, melalui periklanan televisyen dan melalui akhbar. Masyarakat perlu cakna tentang penguasaan undang-undang ini. Seterusnya, memberi pendedahan awal tentang gejala rasuah dan jenayah Kuala Putih dalam sukatan mata pelajaran. Dalam konteks ini, institusi pendidikan bertanggungjawab dalam memperkenalkan tentang gejala rasuah dan jenayah Kuala Putih dalam sukatan mata pelajaran seperti subjek pendidikan Islam, pendidikan sivik dan lain-lain subjek yang berkaitan. Hal ini dapat membantu pelajar-pelajar untuk membuka minda mereka tentang kesalahan rasuah dan impak negatif terhadap kehidupan mereka jika mereka terlibat dengan jenayah ini. Guru-guru juga perlu semaikan nilai-nilai murni seperti jujur, telus dan amanah dari awal pendidikan agar dapat membentuk bakal pemimpin yang amanah dalam melakukan tugas mereka suatu hari nanti, sekaligus dapat membangunkan bangsa yang berwawasan tinggi. Di samping itu, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam membentuk sikap anak-anak mereka. Ibu bapa perlu memberi ajaran agama dan didikan moral kepada anak-anak mereka supaya mereka dapat membezakan perkara yang buruk dan baik. Seseorang yang mempunyai pegangan agama yang kuat tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif kerana mereka mempercayai setiap perbuatan yang buruk akan mendapat balasannya. Selain itu, mengadakan kempen anti-rasuah dan harus dipergiatkan oleh SPRM dalam kalangan pihak berkuasa tempatan PBT. Hal ini amat penting untuk memastikan daerah-daerah dapat membangun di landasan yang betul. Program tersebut sememangnya dapat memberi kesedaran kepada pihak PBT tentang kesan-kesan negatif gejala rasuah dan seterusnya dapat mencegah penyalahgunaan serta penyelewengan dalam golongan tersebut. Pepatah Melayu ada menyebut, mencegah lebih baik daripada mengubati. Di samping itu, kempen anti-rasuah turut dapat meningkatkan integriti dan accountability PBT semasa menjalankan tugas mereka. Perluasan kuasa Badan Pencegah Jenayah Kuala Putih juga ialah satu cara menangani isu ini. Dengan membanyakkan organisasi cawangan siasatan jenayah perdagangan polis diraja dan SPRM iaitu menambahkan bilangan SPRM dan polis yang pakar dalam bidang undang-undang dan perakaunan. Hal ini kerana penjenayah Kuala Putih ini merupakan penjenayah yang profesional dalam bidang mereka. Penipuan dan penyelewengan yang mereka lakukan amat halus dan sukar dikesan. Oleh itu, pakar dalam siasatan dalam bidang khusus harus ditambah untuk mencegah jenayah Kuala Putih ini. Akhir sekali, mewajibkan kepada sesiapa yang ingin menubuhkan syarikat untuk menyertai kursus pendek jenayah Kuala Putih, terutamanya ahli lembaga pengarah, supaya mereka lebih faham apa yang patut dan tidak patut dilakukan apabila menubuhkan syarikat. Kesimpulan dari pembentangan ini sudah terang lagi bersuluh.
Isu rasuah dan jenayah Kuala Putih ini tidak sepatutnya dipandang rendah oleh semua pihak. Hal ini kerana perkara ini amat berkaitan dengan etika sesebuah masyarakat dan keharmonian negara. Kelihatan juga calon pilihan raya yang terjebak dalam gejala rasuah ini untuk mendapat kuasa. Ini amat membimbangkan apabila mereka akhirnya dipilih sebagai pemimpin negara. Cuba berfikir, adakah seseorang yang tidak telus dan jujur serta sanggup mengetepikan etika dapat memimpin negara dengan baik? Sudah tentu jawapannya tidak. Mereka tidak pernah berfikir untuk menyumbangkan kepada rakyat dan masyarakat. Namun mereka hanya sekadar mementingkan diri dan ingin mendapat status serta kuasa supaya boleh mendapat kekayaan yang lebih banyak. Jika seseorang pemimpin tidak menunjukkan teladan yang baik kepada rakyatnya, maka rakyatnya turut terikut-ikut perbuatannya. Dan ini hanya memburukkan lagi budaya dalam sesebuah negara. Oleh itu, isu rasuah haruslah dibanteras hingga ke peringkat akar umbinya, terutamanya dalam kalangan individu yang berjawatan. Rasuah itu satu jenayah. Amalan rasuah mampu menjatuhkan ketamadunan manusia. Ibarat anak-anak, rasuah menjadi perosak kepada tiada agama. Jika dibiarkan, akan runtuhlah sebuah negara. Itu sahaja pembentangan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.